Sebab tu aku cakap, kalau kita buat penipuan tu sekali kan, kalau kita tertipu sekali tu bolehlah kata kita tak disalahkan lah pasal tertipu sekali. Tapi kalau berulang kali kamu dah tipu, bermakna memanglah kamu ni bodoh lah kan. Diri sendiri tu Tapi bodoh. Jangan Abang salahkan orang Wan, lain. tapi by part yang dia kata zaman Nabi dulu tak ada pisau jilet tu, saya rasa betul-betul dia mencabar lah Bukan atuk itu ni. je. Dia kata zaman Nabi dia perempuan pakai niqab, pakai jilbab Ah, kan. Dia kata waktu itu di padang pasir. Pasir ni dia dekat gurun tu, ditiup angin berterbangan. Jadi nak melindungi wajah dia, dia orang pakailah ni. Bukan kerana tutup aurat pun. Itu ah, kenyataan Mahathir. itu yang keluar statement dari Tun Hasmah kata suami tak bagi pakai tudung. Betul? Tujuan itulah. Betul. Okey, kita bagi Tok Abah. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang. Dengar ke? Waalaikumsalam dengar. Bagai-bagai cerita sekarang. Wali Allah lah. Hmm. Menangis teresak-esak lah. Jadi kita pun keliru lah macam satu lagu keliru. Kan? Nyanyi satu lagu Itu keliru sebab. cepat. Ya. Jadi bagi tahu apa? Yang pertama, Assalamualaikum dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia yang kasih lagi hormati ni. Ya. Hari ini kebetulan Tok Abah bermustatin di Negeri Sembilan. Alhamdulillah hari ini yang dipertua Negeri Sembilan. Dan disediakan besok juga ada cuti umum bagi seluruh Negeri Sembilan. Alhamdulillah semoga yang dipertua Negeri Sembilan diberkah hari dan kehidupan rahmat di dalam bulan Rejab Syaban ni menuju ke Ramadan insyaAllah. Okey. Bagi Tok Abah ni benda ni paling mudah sajalah. Ya. Kalau kita kata cukup jumlah, itulah kata-kata dia orang. Kalau kata mereka ni wali Allah, itulah dia orang. Ni Tok Abah nak tanyalah. Yang bercakap wali Allah tu wali apa? Wali band. Ha? Ha? Kalau Wali nak nikah wali nikah kahwin tu belum tentu sah lagi. Pasal apa? Dia pernah buat kerja kazah. Okey, saya Tok Abah, salam ukuah Mak Betih. Apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Okey, kalau Handsome kalau tak abah lagi ha. kalau dia kata dia wali Allah Tun tu dari segi konsep mempertahankan dan memperjuangkan rasanya tak ada faedah bagi Tok Abah, hanya kemodenan yang dibawa disokong oleh pihak-pihak tertentu terutama daripada UMNO dululah ya. Ya. Sekarang kerajaan Madani ya. Mereka berani memekik siang dan malam mengatakan cukup jumlah. Okey, Tok Abah adalah salah seorang yang terlibat terlibat ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Pak Din masa tu Tok Abah salah seorang terlibat mengantar memorandum ke istana di Kuala Lumpur diketuai oleh seseorang dan seorang doktor. Di Negeri Sembilan Tok Abah bukti yang sahih ada pada Tok Abah jadi apa yang kita dengar ini adalah satu cerita-cerita omong-omong kosong lah saja dimomok-momokkan. Belum lagi lah lebih kan 100 hari lebih lah 1 tahun sudah dia bermentah. Tak adalah kita tengok lagi ada memorandum hantar ke istana untuk menyuruh yang di-Pertuan Agong mengarahkan pembubaran parlimen. Tapi zaman 33 bulan ada salah seorang yang terlibat Tok Abah. Takkanlah sampai Tok Abah nak bersumpah laknat kan. Jadi bagi Tok Abah amat mengenali lah macam nak kata beruang tak beruang dengan cara pemakaian seorang yang kita tidak dapat kategorikan dia ni Islam ke dia. Sehingga sanggup dalam keadaan teresak-esak antara dua perkara, teresak-esak tersedak-sedak yang mengata ini wali Allah. Okey. Jadi kesahihan dia pun kita pun tak tengok. Sekarang ni kita dah tengok dah. Setro daripada sebelah side sana lah tentang duit ringgit tu pun dia orang dah bergaduh. Tok Abah nak tanya setro walau ni. Tak kira apalah engkau selain daripada kerajaan perpaduan ni. Kau orang tak malu ke makan hasil lendir fitnah yang kau besarkan anak-anak kau orang? Tak malu ke? Hasil lendir bagi Tok Abah tu hasil lendir. Hasil lendir fitnah. Sama juga kau memperdagangkan hak engkau setelah kau diijab kabulkan. Adakah kalian sesa berdoa tidak mau dapat hidayah Allah?
Ini dah Rejab masuk Syaban. Orang berdoa agar kita dipertemukan di bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya mendapat hidayah dan petunjuk. Membawa jalan wakina azab benar. Ya, Tok Abah tengok. Tok Abah tengok, minta maaf bos. Mungkin yang baru kenali Tok Abah, salam ukuah, salam seterim. Saya Tok Abah. Nak tahu cerita saya, tengok saya punya cerita-cerita lampau. Jadi apa-apa berlaku, orang telah membuat pada saya, onak pada saya, dia akhirnya akan dibicara juga pada 18 hari bulan. Kini disebut sebagai manusia hilang. Senang saja. Saya nak tanya dengan host dengan lapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak sekarang ni sepanjang pemerintahan PMS, ada tak wakil-wakil daripada pihak-pihak tertentu mengantar surat mengarahkan dan meminta persetujuan yang di Pertuan Agong supaya parlimen dibubarkan? Tok Abah rasa tak ada. Tok Abah mengerti ni dalam 2-3 telefon tak ada lagi. Hanya kita yang nampak sekarang ni babun-babun. Babun-babun tua. Babun-babun yang tak sedar diri. Kalau orang Negeri Sembilan percaya manggek-manggek. Yang memekik siang malam pagi petang. Nak kata ikan keli tak ikan keli, nak kata nak ikan semilang tak ikan semilang. Keli Afrika semua tu. Mentah darah je kerja dia. Okey, kalau ada setro-setro Pakatan Nasional seperti mana-mana yang lain orang bercakap, termasuk Tok Abah punya sahabat-sahabat, kalau rasa sakit hati dengan Tok Abah ni, kau datang Lengging, kau kutip aku. Kau datang ke Lengging, Negeri Sembilan, kau tanya je nama aku Tok Abah. Ataupun pemandi jenazah, kau datang kutip aku. Aku cakap kau orang ni ada makan nasi rendah. Tok Abah, dia usahakan nak cari Tok Abah kat Lengging. So naik petak ni pun dia tak nak, tak berani. Naik petak ni je. Naik petak, kesahihan aku nak tengok. Apa yang PMX tak betul? Apa yang dia tak betul? Dan kalau kau kata dia tak betul, baru-baru ni berapa imbuhan telah dapat sebagai rakyat Malaysia tidak kira apa juga fahaman politik. Aku rasa kalau kau terima, kau lah orang yang paling haram jadah makan benda-benda orang yang kau benci. Termasuk juga mak bapak kau yang kau maki siang malam pagi petang, tapi apabila dia masak kau makan sehingga berdahak tanpa menyebut alhamdulillah. Aku nak tengok, aku tunggu ni bulan bonus bulan 2 ni. Aku nak tengok berapa ramai yang berdahak. Tak ada salah apa pun. Segala kejadian PMX ni, memang betul kita kata dapat perkenan yang di Pertuan Agong. Tapi kena ingat suatu perkara berlaku dalam dunia ni. Banyak surah kalau aku nak terangkan, aku bukan ustaz. Setiap apa kejadian di dalam dunia ni, yang untuk persinggahan sementara menuju ajal ke akhirat, semua kun fayakun dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Wa ima siapa pun yang mengizinkan, manusia yang dicapai manusia yang ada menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kamu boleh cakap apa-apa, tetapi bila Allah mempersetujui dia lah terpilih. Kenapa kalian ni sakit hati sangat? Apa yang senak sangat? Bila PMX ni jadi Perdana Menteri, adakah kalian menyesal ketika dikandung 9 bulan 10 hari hidup sampai hari ini, tengok PMX ni jadi Perdana Menteri? Sebab ada di kalangan setro ni, ketika suka dan duka PMX menanggung derita aib keluarga, ada yang belum beranak lagi. Dan aku gelar kau orang sunat laser. Aku Tok Abah, aku cakap direct. Nak kutip aku, no problem. Kalau kau kenal orang semua, kau tanya Mali Jebat tu ke, dia dekat dengan rumah aku tu. Dulu UMNO, sekarang dengar-dengar dah masuk bersatu. Dengan Bat Beruang tu. Aku senang aku tak takut. Aku dah biasa ambil 3-4 pagi ni, biasa je. 500 km tangan aku bergelang suasa. Jadi bagi aku senang je. Kalau kau kata PMX ni tak betul, pemerintahan dia, kau naik ke atas ni, kau bercakap dengan aku one by one, yang lain diam. Aku nak tanya 5 perkara saja. Dan kau boleh bagi aku banyak soalan, aku boleh berjawab. Okey, bab ekonomi. Kau rujuk dengan pakar Menteri Ekonomi. Bab yang keselamatan, ada KDN, kau rujuk dengan KDN. Tetapi aku sebagai rakyat Malaysia,
Aku taat setia, aku menghabiskan sisa-sisa hidup aku selama 21 tahun berkhidmat dengan tentera, ya, sehingga aku bersara. Kemudian aku berkhidmat dengan parlimen sebagai bodyguard. Kau naik ke atas ni, kau cerita dengan aku yang kau tak puas hati siang malam, pagi petang, yang kau fitnah. Sehingga melahirkan kau seorang anak yang soleh yang didoa siang dan malam oleh mak bapak kau. Sehingga kau tanpa sedar kau adalah orang yang kazaf. Orang yang kazaf. Orang yang pada hakikatnya, kalau boleh, kalau mati tak perlu dikapan, tanam je. Ya? Nak kata kau ni A tak A, nak kata B tak B. Ya? Naik atas ni kita cerita cara berhemah. Tapi dengan syarat berlandas Al-Quran dan hadis. Ya, serta sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita nak puasa ni. Okey, naik kita cakap. Okey, Tok Abah kita bagi pada Syukur pula. Baik, syukur. Teruskan Syukur, buka mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak Abah sihat tak Abah? Ya, alhamdulillah. Sihat seorang tua di penghujung senja. Sakaratul maut datang pada bila-bila masa. Amin ya Allah. Saya dah tanya Tok Abah lah. Sebab baru ni saya ada dapat soalan. Tapi saya nak bertanya Tok Abah tak nampak 2-3 hari. Mungkin saya faham lah Tok Abah busy. Ada seorang ini menyatakan bahawa PMX kejam terhadap Sanusi. Dikarenakan PMX Sanusi diangkat pukul 3 pagi. Seorang menyatakan kepada saya. So saya nak tanya Tok Abah lah. Yang terpalit Tok Abah tu pun adakah kejam? Perbuatan dari orang buat kata Abah. Sedangkan mereka kata yang terjadi kat Sanusi adalah kerana PMX. Bukan kerana SPRM, bukan kerana polis. Tapi kerana PMX. Cuba Tok Abah dulu. Tok Abah pun kena kutip 2-3. Tok Abah pun kena kutip 2-3 pagi kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa karim. Saya Tok Abah Haji Rosli. Haji Rosli bin Datuk Haji Kamisan. Haji Rosli bin Datuk Haji Kamisan. Jangan tanya, saya pun anak Datuk Dan abang-abang saya pun ada yang Datuk. Dan adik saya pun ada yang Datuk. Tapi minat saya dalam politik masa tu kurang sikit lah. Hanya sebagai pidato. Ya. Seikhlas-ikhlas hatinya dengan usia saya ni, saya dikutip pada pukul 3 pagi. Dan dibawa ke negeri Kedah dalam keadaan bergari. Hanya dibuka ketika saya solat subuh. Ya. Kemudian saya terus dibicarakan dengan keadaan bergari di dalam mahkamah. Dalam mahkamah saya digarikan di Mahkamah Kuala Muda. Sepatutnya mahkamah tak perlu bersidang ketika itu negeri Kedah Tok dalam Abah, kategori. Tok Abah. Ya. Sebelum tu boleh secara ringkas lah sebab apa dikutip tu. Saya kutip dalam sana, video dia saya masih simpan sekali. Saya adalah pejuang rakyat Suara Keramat. Ketika itu satu press conference yang mana Panglima Gunung Jerai itu mengatakan siapa yang nak mati bagi nama. Kontainer jenazah banyak lagi kosong. Dan ketika itu juga 2 ahli keluarga Tok Abah telah meninggal dunia kerana COVID dan kami tidak dapat melihat wajah Tuan Lazi Fatur Rahman. Kami tidak sama sekali dapat melihat wajah dia. Yang tanam itu ada ahli keluarga kami. Di situ juga Tok Abah terus bangkit. Dan sebelum ni banyak Tok Abah bangkit. Jadi Tok Abah Manyau kata, bodoh. B-O-D-O. Hang bodoh. Jadi kemudian pihak tertentu telah buat satu press conference. Dia telah meminta maaf di depan pemberita. Ada VT pada Tok Abah lagi. Kemudian Tok Abah tiba-tiba digempur pada 3 pagi seperti seorang penjenayah. 4 orang anggota daripada Kedah telah menggempur Tok Abah, ambil Tok Abah pukul 3 pagi. Dan telah dibicarakan secara ringkas dalam mahkamah tertutup. Macam Tok Abah ni penjenayah. Dan ketika itu juga alhamdulillah amin ya rabbal alamin, ramai YB datang keluar, termasuk mantan YB yang berguam, termasuk YB Island, ramailah ya. Jadi termasuk timbalan ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi mereka gagal untuk menyimpan Tok Abah daripada 14 hari, gagal pada 7 hari, gagal pada 3 hari, kemudian Tok Abah dibebaskan. Okey, untuk maklumat semua, ketika dibebaskan, Tok Abah dalam poket ada RM9 saja. Cuba tuan-tuan pejamkan mata, renungkan. Dengan keadaan tidak makan minum, RM9 nak balik ke Negeri Sembilan. Ketika itu juga persatuan daripada grup-grup silambam
Kebetulan Tok Abah salah seorang penuntut grup silam bam permainan rotan. Jadi mereka telah susun atur ambil Tok Abah, bawa lari daripada Kuala Muda terus ke Batuan. Kemudian direhatkan pukul 9 malam Tok Abah dinaikkan bas. Mereka biayai Tok Abah semua. Boleh Tok Abah ada bukti termasuk Datuk Dore PJK. Dia mengumpul duit dana lebih kurang ada 2,000 lebih pada Tok Abah masa tu. Tapi Tok Abah hanya ambil tambang. Ketika itu tambang bas boleh naik setengah orang je. Kalau 40-20 orang je, harga tinggi. Kemudian sampai di Negeri Sembilan, Tok Abah telah dijemput oleh jemaah Tok Abah pada pukul 4.30 pagi. Macam 5 macam sebelum subuh sampai. Jadi bagi Tok Abah masa tu ada tak? Ada tak masa tu Tok Abah salahkan Muhyiddin Yassin? Sebagai Perdana Menteri? Adakah Tok Abah marah pada KDN Hamzah? Tak ada. Hanya Tok Abah salahkan diri sendiri. Inilah yang dikatakan bila aku bersuara untuk rakyat, engkau ada kuasa, engkau buat pada aku. InsyaAllah suatu hari engkau juga akan kena pada aku. Tapi Allah tu maha pengasih doa orang yang teriinaya. Tok Abah bukan ulama' tapi amat dikenali. Banyak anak-anak murid mengaji Tok Abah. Jadi doa-doa Tok Abah termakbul ketika beliau ditangkap pada pukul 3 pagi. Perbezaannya amat ketara. Tok Abah naik Hilux dengan keadaan laju yang bawa tidak demi kepentingan pihak tertentu. Dengan keadaan doef, lagi miskin. Tapi dia ditangkap secara apa? Cuba tengok. Tidak digaring, dieskort. Diberi kebenaran untuk press conference. Itulah cerita dia sekarang. Yang mana pula Tok Abah? Sepatutnya Tok Abah kata dia yang zalim. Siapa dia? Perdana Menteri ketika itu, KDN ketika itu. Tapi Tok Abah tak cakap. Sebab apa? This is personal. Tok Abah membawa suara rakyat. Dan dia kena jawab lah. Apa pula yang kena ke dia? Kenapa pula kalau kau telah mencerca dalam 3R, kenapa kau nak salahkan PMX? Kau bagi aku reason. Walau kau nak bagi aku reason. Aku nak bezakan. Jangan aku orang hidup lagi ni tau. Aku orang hidup yang ditangkap ni. Yang lain semua habis. Itu saja. Saya nak masuk sikit Tok Abah. Sebab dia orang menyatakan bahawa di zaman dia orang tak pernah jadi sekejap ini, tak pernah kena angkut pukul 3 pagi. Kata dia orang. Ini bukan saya kata, dia orang yang masuk kata zaman kami jadi kerajaan dulu tak adalah kejam kutip orang 2-3 pagi, tak adalah kejam buat report, tak adalah kejam menggunakan agensi kerajaan ini untuk membalas dendam. Itu yang saya nak bagi kat Tok Abah. Dia masa dia kena kutip 2-3 pagi dekat hotel tu, alasan dia kata nak kutip takkan 2-3 pagi. 2-3 pagi ni orang nak tidur sama keluarga, time orang berehat, alasan dia lah. 2-3 pagi ni time ada keluarga berehat. Yang aku pelik tu, kenapa kau boleh berkeroke sampai 2-3 pagi? Kenapa kena tangkap 2-3 pagi kau kata kau nak berehat? Kau mengganggu kau. Tapi sedangkan 2-3 pagi kau boleh berkeroke dengan perempuan. Mesti masalah dia. Kan? Habis tu Abah tak ada keluarga ke? Kan, tak ganggu Tok Abah ke 3 pagi kalau nak guna alasan itulah. Itu soalan dia. Betul. Saya nak bagi Tok Abah menjelaskan tu. Bentar. Kalau nak kirakan keadaan itu isteri Tok Abah tau. Isteri Tok Abah hari-hari kena makan warfarin. Dan ketika itu isteri Tok Abah sakit. Dia makan gas yang perlu disuntik. Kita dah minta jasa baik tuan. Macam ni lah tuan. Saya bekas tentera, pusara tentera. Ini rumah saya. Dan depan ni adalah jenazah saya akan keluar. Ni kawasan rumah saya. Dia masuk, orang-orang dia yang pertama dia panjat pagar daripada sini untuk tangkap saya. Ni kawasan pagar. Dia masuk jiran sebelah sini. Macam tangkap dia panjat sini. Sini dia masuk sini. Kemudian saya boleh tunjuk bukti. Kemudian saya dibawa. Seorang anggota telah berdiri di sini. Sini dia berdiri. Okey, tepi kereta saya. Okey. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Ketika saya buka pintu, yang belakang pegang saya. Mandangan saya pun guru silat kan. Kenalah sebiji 2. Di depan ni, mereka dah tunggu. Saya ada gambar juga video daripada rumah saya. Mereka tak ada, depan ni tak ada kereta. Mereka tunggu di sana. Saya boleh buktikan. Adakah saya penjenayah? Akta komunikasi saja 105.
Ada saya bising, ada saya ingat. Tak ada. Ada saya kata Muhyiddin Yassin tu zalim. Tak ada. Itu sebab saya terus bertindak. Tok Abah maaf mencelah Tok Abah. Cukup. Actually sebenarnya diorang mempertikaikan kenapa masa zaman diorang dulu tak ada sampai kena tahan 3 pagi kan. Sebab dulu tak diwawarkan, tak ada siapa bercerita tentang Tok Abah ni ditahan. Tapi kalau kita tengok ni masa Sanusi kena tahan ni. Aku sebut tu nama dia Senusing ni. Masa Senusing ni kena tahan ni. Berapa ramai yang kumun dekat dia. Siap ada polis buat press conference lagi tentang penahanan dia. Macam Tok Abah ni tak ada sebab tu depa ada pertikaian cukup. Ya, sebab mereka menafi. Ada juga yang menyatakan bahawa apa yang terjadi Tok Abah itu adalah benda yang tidak benar. Disebabkan Tok Abah tidak diberikan ruang macam mana Sanusi diberikan ruang. Itulah masalahnya. Kalau hampa memberikan ketika itu ruang kepada Tok Abah untuk macam mana Sanusi hadapi, benda itu akan nampak. Tapi walau ini bingai. Tak nampak benda-benda lagu tu, apa nak menafikan? Bila Tok Abah mengaku dan menceritakan apa terjadi, hampa malah berkatakan semua itu penipuan. Memanglah benda itu tak diwawarkan disebabkan hampa tidak beri ruang kepada Tok Abah ketika itu. Cuba kalau kita fikir logik ni beri ruang. Sepatutnya dia orang kena faham, saya orang hidup, saya Tok Abah. Saya Haji Rosli bin Datuk Haji Kamisan, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Setelah mereka selidik rekod saya ni adalah daripada warisan Selempang waris ibu. Ada kena-mengena dengan Kiai Saleh. Sepatutnya mereka kena aku. Cara pakaian saya bukan gangster. Ketika saya bercakap, saya pakai serban. Saya balik pada masjid, saya luahkan kita tidak puasin. Dan kalau kau kata zalim, yang kau menyerit siang malam, pagi petang, yang mengata beras mahal ni, mahal tu mahal. Berapa ramai zaman PMX ni kalian telah gantung bendera putih? Berapa ramai yang orang yang tidak dibenarkan pergi masjid sehingga didenda? Dan berapa ramai orang telah memutuskan silaturahim ketika hari raya tidak boleh ziarah? Dan berapa ramai penyaga-penyaga telah bungkus tak kurang pendapatan, pekerja-pekerja diberhentikan. Dan di zaman kalian lah yang memerintah, yang menyebabkan tentera diberhentikan kerana tak ambil vaksin. Saya adalah pejuang dia. Salah seorang pejuang. Saya berjuangkan Sarjan Wan daripada Seremban dan 5-6 tentera Johor. Saya memperjuangkan. Dan saya juga yang memperjuangkan ketika guru-guru di kuarantin di satu tempat tidak boleh mengajar kerana tidak boleh vaksin. Itu sebab banyak guru-guru hormat saya. Kesian Tok Abah kena tangkap. Kena tangkap ni biasa saja. Bagi Tok Abah kena tangkap ni perkara biasa sebagai seorang perjuang. Di dalam satu perjuangan perlu ada pengorbanan. Tak apa kena tangkap. Tapi biar Allah yang bagi hukuman dia, bukan manusia. Tok Abah nak tanya kat mana Salim? Tok Abah, kita bagi Ohio. Okey, Assalamualaikum Bawan. Assalamualaikum Tok Abah. Dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Dalam room ini. Okey, terima kasih Abang Wan kerana buat live. Paling-paling tidak pun pengubat rindu dapat juga platform untuk kita menyampaikan pandangan pendapat setelah Yani tak muncul beberapa ketika. Mungkin ada masalah teknikal lah tu. Baik, saya tertarik dengan Ekor Yani dua-dua suspend. Masya Allah, tak apa. Ini dugaan kepada seorang pejuang. Okey, saya nak respon kepada soalan Cik Syukur lah. Iaitu kenapa dia Sanusi pertikaikan. Dia dikutip pukul 2-3 pagi. Okey, sedangkan waktu itu waktu tidur dan sebagainya. Baik, saya nak tanya balik soalan kepada Sanusi. Bagaimana bila ada orang yang mengkritik dia, daripada negeri Kedah sendiri, yang mengkritik dia, dan waktu itu PN berkuasa, PN memerintah 33 bulan, diarahkan, diperalatkan, dipergunakan, pihak polis untuk mengangkut orang yang mengkritik dia itu pukul 2-3 pagi.
Yang sama juga yang dia lakukan. Sebab itu, apa dia buat, Mat Salleh kata, what you did, you get back. Jadi apa yang kau buat kat orang, itulah yang kau dapat balik. Kan? Bila kau dikutip 2-3 pagi, engkau duk mengaruk, tak sentuh arah. Tapi bila kau sendiri berkuasa, engkau menyalahgunakan kuasa yang kau ada, mengarahkan polis untuk mengutip orang berkenaan, sedangkan orang itu pun ada tanggungjawab, ada anak isteri. Seolah-olah bila kau berkuasa, okey, kita rakyat ni sudah hilang hak untuk bersuara. Dia bukan membawa fitnah. Dia hanya mengkritik, memberikan pandangan. Kenapa kita tak boleh berbeza pandangan? Sedangkan perlembagaan kita menjamin kita ni berbeza pandangan. Okay, come on lah. Berlapang dada lah. Kan? Kau sembang lebih, Sanusi. Kau sembang lebih. Okay, kritik itu, PMX, ini, itu, ini dan sebagainya. Bila SPRM kutip engkau, okay, dia bawa ke SPRM, di soal siasat tentang 6 juta pegawai engkau sendiri yang ambil rasuah, okay, yang berkaitan dengan lita lumba, berkaitan dengan loji memproses air, baik, daripada 27 soalan yang SPRM kemukakan, engkau jawab 6 soalan saja. Lepas tu, engkau lari keluar, lintang pukang. Engkau langsung tak nak jumpa wartawan. Wartawan duk tunggulah, nak dengar komen. Hilang engkau. Selalunya, engkau sendiri yang bersuara. Kau sendiri duk kata, itu orang bodoh. Ini orang yang takut, orang itulah, orang inilah. Segala macam. Apa yang lalu kat mulut engkau semuanya keluar. Tapi waktu itu kau lari lintang pukang, hilang kelibat. Macam kan Syed Saddiq lah. Bila rumah yang dia ada itu diserbu, dia lari kot pagar. Mujur tak sangkut burung itu kat pagar. Dia selamat lepas daripada situ. Inilah dia realiti.